Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seterusnya kita nak membincangkan satu lagi amal hati, amal qalbi yang penting, yang merupakan salah satu daripada paksi ibadah, paksi perhambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah ar-raja, pada menjelaskan kedudukan mengharap, rasa mengharap kepada siapa? Kepada Allah. Rasa mengharap kepada Allah, rasa diri kita ini sentiasa bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara rukun dan paksi ibadah, berbaringan dengan takut dan juga cinta. Kata Syekh Ibn Al-Qayyim, wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatur raja. Di antara perhentian yang mesti ditempuh oleh mereka yang menuju kepada martabat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ialah perhentian mengharap, ar-raja. Qala Allah Ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Al-Isra ayat 57. Firman Allah yang bermaksud mereka yang disembah oleh orang musyrikin itu sendiri, yakni sembahan-sembahan orang musyrikin daripada nabi-nabi, wali-wali, nabi-nabi dan wali-wali itu sendiri mengharap kepada Tuhan mereka kedudukan yang dekat. Berlumba-lumba siapakah antara mereka yang paling hampir dengan Allah dan sentiasa mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Tuhan Azza wa Jalla nak bagi tahu kepada orang musyrikin bahawa nabi, malaikat, wali yang kamu sembah hakikatnya semuanya adalah ahli ibadah kepada Allah. Mereka mentauhidkan Allah, mereka tidak menyekutukan Allah, dan mereka menyembah dan mengabdikan diri mereka hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka sendiri berusaha menjadikan diri mereka dekat dengan Allah, sentiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Jadi mana mungkin kalau mereka pun dalam keadaan mengharap dan takut, mereka nak bagi kepada kamu apa yang kamu harap, dan apa yang kamu takut mereka nak lindung. Tak mungkin. Dan difahami daripada ayat ini, ibtigha'ul wasilata ilaih talabul qurab minhu bil ubudiyyati wal mahabbah. Mencari wasilah, al-wasilah ialah kedudukan yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Dan Allah menjelaskan bahawa mereka yang mencari kedudukan yang dekat di sisi Allah perlu mencarinya dengan, pertama, al-hub, cinta, yang kedua al-khawf, dan yang ketiga ar-raja. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-5, Allah Ta'ala menjelaskan, man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at. Barang siapa yang mengharap untuk bertemu Allah, maka sesungguhnya tempoh masa bertemu Allah itu pasti akan datang. Dalam surah yang kita sentiasa baca saban minggu, surah Al-Kahf, ayat yang terakhir,
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Barang siapa yang mengharap untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih, dan janganlah dia syirikkan dengan ibadat Tuhannya itu sesuatu pun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218 Allah Ta'ala menyebut, Ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Pada menjelaskan ciri orang beriman, mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah itu sentiasalah sifatnya mengampunkan lagi maha belas kasihan. Ini daripada sejumlah ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahawa raja ini disuruh dan dia adalah ibadah, yang dengannya lah salah satu daripada perasaan amalan hati yang membawa kita kepada perhambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalam hadis, Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sebelum kewafatan baginda, 3 hari sebelum kewafatan baginda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah seseorang kamu mati melainkan dalam keadaan dia baik sangka dengan Tuhannya. Ini dia mengharap Tuhannya mengampunkan dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga. Dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi riwayat Imam Ahmad, Yaqulullahu Azza wa Jal, Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sya'. Aku mengikut anggapan hambaku, maka hendaklah hambaku beranggapan denganku apa yang dia kehendaki, boleh sahaja. Jadi Tuhan suruh kita baik sangka dengan dia. Kalau kamu baik sangka dengan Allah, kalau kamu mati dalam keadaan kamu mengharap Allah akan mengampunkan dosa kamu, Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga, ya. Tetapi tentulah perasaan ini nak datang jiwa yang suci, yang bersih, ya. Bagaimana kita nak boleh rasa yakin Allah Ta'ala nak ampun dosa kita, masuk kita dalam syurga, kalau perasaan itu tidak ada dalam diri kita. Kita kena mujahadah. Tapi mafhumnya kita nak bagi tahu di sini, Allah kata kedudukan seorang hamba di sisi Allah mengikut apa yang hamba itu harapkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan penuhi, Allah Ta'ala akan penuhi pengharapan tersebut. Allah Ta'ala akan tunaikan harapannya. Kerana Allah Ta'ala tidak mengecewakan harapan. Satu-satunya yang tidak akan mengecewakan apa yang kita harapkan daripadanya hanyalah Allah. Makhluk baik macam mana pun, kita kena expect bahawa apa yang kita harapkan daripadanya mesti tidak akan sama seperti yang kita harapkan, kerana dia penuh dengan kekurangan, keaiban, ya. Jadi sebab itulah raja ini, mengharap ini salah satu daripada amal qalbi yang sangat penting, yang sangat paling perlu diberi perhatian. Dan raja inilah yang membawa kita, ulama umpamakan raja dengan khauf, harap dan takut kepada Allah ini seperti dua sayap yang dengannya lah ubudiyah, perhambaan diri, yang diibaratkan seperti burung boleh terbang, dan kepala yang mengemudinya adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tasawuf suka gunakan burung sebagai satu metafora. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala suruh kita tengok, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Tuhan memang suruh tengok parti burung, ya, banyak benda yang kita boleh pelajari daripada burung, ya. Melihat burung terbang, ya, bagaimana dia boleh travel jauh-jauh balik, ya, dalam keadaan dia bukan ada kompas, bukan ada macam kita segala alat teknologi naik kapal terbang ada menara kawalan, tapi burung dia tak accident, dia tak berlanggar, ya, dalam keadaan itu hujan ribut, ya, subhanallah. Kita disuruh perhatikan,
Dan di antaranya dalam bab ibadat, ulama menyamakan atau memberikan satu metafora, analogi. Ibadat ini, perhambaan diri ni macam burung. Kita ni burung yang nak terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena ada sayap. Sayap kita ialah raja, harap dan takut, khauf. Kita kena ada kepala. Kepala kita ialah mahabbah, cinta. Ini adalah the most important compartment yang mesti ada dalam kita nak kita punya journey, kita punya suluk, kita punya self journey, inner journey, perjalanan dalaman kita nak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Nak mencari hakikat, reality diri kita dan hakikat alam ini dan hakikat segala perkara. Kita nak melihat sendiri hakikat bahawa kita ini adalah hamba dan Allah ialah Tuhan. Inilah yang kita nak saksikan. Kalau kita kata tasawuf ialah as-safa wal musyahadah, kejernihan dan penyaksian. Tasawuf ialah as-safa wal musyahadah, kejernihan dan penyaksian. Kita menjernihkan lentera jiwa kita supaya lentera kita ini terang, jernih, maka suluhan cahayanya terang, boleh menyuluh kita untuk menempuh perjalanan. Perjalanan untuk kita nak menyaksikan, kita nak menonton, nak menyaksikan sendiri. Menyaksikan apa? Menyaksikan hakikat. Apakah hakikat itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah hakikat. Hakikat itu ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini hakikat, the ultimate reality yang kita nak menyaksikannya sendiri. Yang kita nak Allah Ta'ala singkap, kasyaf. Allah nak, kita nak supaya Allah beri kita rasa, zauq. Kita merasai hakikat, menyaksikan hakikat. Kerana kita ni semua manusia, walaupun diberi knowledge, tetapi kita knowledge itu kebanyakan orang di sebalik tirai, di sebalik hijab, ya? Tak sama orang yang ilmunya di sebalik hijab dengan orang yang telah menyingkat dan menyelak hijab dan melihat sendiri apakah realitinya. Dan kita nak mencapai tahap yakin yang telah kita bincangkan dahulu, ya? Maka dalam nak menempuh perjalanan menuju yakin itu, di antara perhentian yang penting ialah ar-raja, ya? Pengharapan, mengharap. Sebab itu kata Syekh Ibn Qayyim, ar-raja hadin yahdul qalba ila Allah wad daril akhirah wa yutayyibu laha as-sayr. Mengharap, rasa berharap kepada Allah ini adalah hadin. Hadil arwah. Hadi ialah pemanggil unta atau orang yang menyanyi. Unta, bila naik unta dalam musafir qafilah, dia akan ada seorang dipanggil hadi. Yang hadi ini dia akan mendendangkan syair-syair, yang mana syair itu akan menghiburkan unta tadi, dan dengan itu unta tadi akan berjalan. Kalau rancak syairnya, rancaklah, lajulah dia jalan. Kalau syairnya agak slow lah unta tadi. So ini hadi, ya. So kata Ibn Qayyim, raja ni macam hadi yang mengemudi jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengemudi jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat, dan memperelokkan baginya perjalanan yang menyebabkan perjalanan tadi tidak hambar. Perjalanan tadi ada keseronokan, ya?
Tidak sunyi. Kita kalau kita musafir bawa kereta, sunyi, tak ada orang sembang, tak ada dengar bunyi-bunyi, perjalanan akan menjadi hambar dan boleh mengundang bahaya, menyebabkan mengantuk dan seumpamanya. Kerana manusia tidak suka rasa sunyi, tidak suka rasa sengak. Ya, kita perlukan, telinga kita ini perlukan kepada bunyi-bunyian yang sedap, kepada suara-suara yang merdu, ya, untuk didengari. Ya, perlukan kepada as-sama'. Sebab itu, dan kita mungkin akan bicara kalau ada kesempatan tentang masalah di antara ibadah yang boleh menggerakkan hati ialah as-sama', mendengar suara yang merdu, bunyi-bunyian yang merdu, iaitulah tilawatul Quran dan mau'izah dan peringatan-peringatan. Ya, itu adalah sama' yang sahih. Ya. Jadi ini adalah function raja, fungsi mengharap yang sebenarnya. Dan itu menjelaskan betapa pentingnya rasa ini, rasa mengharap ini begitu penting. Kenapa? Kerana dia adalah hadil arwah ila biladil afrah. Dia yang mengemudi roh kita menuju ke negeri kegembiraan yang abadi. Dari segi makna raja ini adalah beberapa pandangan yang semuanya ta'birat oleh para ulama tasawuf kita. Ada yang mengatakan waqil huwa al-istibsharu bijudi wa fadli Rabb tabaraka wa ta'ala wal irtiyahu li mutala'ati karamihi subhanahu. Mengharap itu ialah rasa gembira, perasaan yang sentiasa gembira, rasa seronok dengan kemurahan dan karunia Tuhan tabaraka wa ta'ala, dan rasa lapang dada dan rasa rehat disebabkan sentiasa merasai kemurahan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengharap ni ialah satu perasaan yang mana jiwa dia tidak gundah gulana walaupun dia dalam keadaan susah, kerana dia tahu bahawa Allah Ta'ala akan membuka jalan baginya. Itu adalah rasa, dia kata, di antara makna mengharap itu bagaimana. Rasa mengharap itu rasa seronok, rasa gembira, walaupun nampak macam zahirnya susah, tapi dalam jiwa ni dia sentiasa duk rasa tidak putus harapan. Mesti, pasti, yakin mesti akan ada bantuan Allah Ta'ala. Walaupun sekarang tengah susah, tengah sesak, tengah tak ada duit, tak ada rezeki, tak ada apa, tengah sakit, tengah apa, tapi dia yakin di sebalik semua ini mesti ada kelapangan yang Tuhan akan bagi, ya, akan buka di akhirat nanti. Waqil huwa thiqah bijudi Rabb ta'ala. Ada yang kata raja ini ialah rasa percaya, thiqah, rasa percaya dengan karunia Tuhan, dengan kemurahan pemberian Tuhan, bahawa Tuhan Azza wa Jalla dia tidak pernah gedekut, tidak pernah bakhil. Dia memberi lebih daripada yang kita minta. Tuhan bukan sekadar memberi apa yang kita perlu, bahkan dia memberi karunia tambahan, fadilat. Ya? Jadi rasa yakin kepada perkara itu yang menghasilkan rasa mengharap, sentiasa nak lagi mengharap kepada Allah, tidak putus harapan kepada Allah bahawa pasti akan ada pertolongan, pasti akan ada kesenangan setelah kesusahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Rasa yakin kepada perkara tersebut. Sebab itu Tuhan kata alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu sahaja kamu kena mengharap. Tuhan dah bagi macam-macam karunia, kelapangan, nikmat. Setiap kesusahan akan berakhir dengan kesenangan. Setiap kesusahan pasti berakhir dengan kesenangan. Ya.
Namun begitu, yang paling penting kita kena tahu beza antara raja mengharap dengan tamanni. Tamanni ni apa? Tamanni ni adalah angan-angan. Angan-angan kosong. Ada orang tak kerti beza. Bila kita kata awak tak bertobat, awak buat dosa, dia kata Tuhan kan Maha Pengampun. Nanti saya dah tua, nanti saya pakailah tudung, saya tutuplah aurat, saya solatlah. Lepas tu saya minta ampun lah semua dosa-dosa yang saya buat masa muda ni, dia kata. Kan? Dia macam tu, facial macam tu pula. Siapa dia kata saya ni yakin, saya mengharap kepada rahmat Allah. Allah kan rahmatnya luas. Allah sayang semua. Maknya pun Tuhan sayang. Perompak pencuri, perasuah pun Tuhan sayang. Semua Tuhan sayang. Tak apa, kita jangan putus harapan. Tengok orang buat maksiat, jangan tengok pada maksiatnya, tengok pada rahmat Allah. Bahawa Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan akan ampunkan dosa-dosa dia ni. Mungkin dia akan jadi lebih baik. Betulkah cara itu? Adakah itu raja yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk kita buat? Adakah begitu bentuk raja yang diajak dalam Islam? Atau bagaimana? Dia ada dua. Wal farqu bainahu wa baina tamanni yakunu ma'al kasal. Wa la yasluku bi sahibihi tariqal jiddi wal ijtihad. Nak tahu orang yang mengharap dengan orang yang berangan-rangan saja, cita-cita angan-angan mak jenin. Apa beza? Ialah malas atau rajin ibadat. Kalau dia menjauhi maksiat, buat apa yang Tuhan suruh, bertaubat atas segala kesalahan, maka dia ni orang yang mengharap. Tapi kalau dalam tengah duk buat maksiat tu tapi duk harap Tuhan ampun, dia minta taubat pun tidak, tak ada keazaman untuk tinggal, tak ada niat nak tinggal dosa pun, just bergantung harap kepada pengampunan rahmat Allah. Yang ni kita panggil angan-angan mak jenin, cita-cita yang tak ada realiti. Ini hanya tamanni. Kata ulama salaf, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakinnahu ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal. Iman itu bukan dengan angan-angan atau hiasan-hiasan, tetapi iman itu apa yang tersemat di jantung dada kalbu dan dibenarkan oleh amalan. Itu iman. Kalau dia macam tadi, duk berfoya-foya, hidup dalam keadaan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, tapi mengharap masuk syurga, mengharap Allah Ta'ala ampun, dia rasa dia tak kena azab, ini kita panggil tamanni. Dan dia adalah satu perkara dosa yang bahaya, bahkan lebih bahaya daripada dosa. Lebih bahaya daripada dosa yang dia buat tu. Wal'iyadzubillah. Dan kita tak boleh ajak orang untuk tamanni. Kena beza. Pendakwah bukan tugasnya untuk scam manusia dengan mengatakan mereka akan masuk syurga, tiba-tiba di akhirat esok tengok-tengok sama-sama duduk neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita jangan scam orang. Sebab itu khutbah hari Jumaat, rukun khutbah ialah ittaqullah, takutlah Allah. Dan raja ni sendiri dalam Quran datang dengan makna takut. Dalam surah Nuh, Allah Ta'ala kata, Nabi Nuh kata kepada kaum dia, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ma lakum la tarjuna lillahi. Apa pasal kamu tidak raja kepada Allah? Raja di sini maknanya takut. Kerana raja dengan khauf, raja harap dan takut ini dia berpasangan. Sebab kita kata dia sayap, dia kanan kiri sayap. Ya. Jadi bila dia berpasangan, dia sayap, dia kena stabil. Ya. Sebab itu kata ulama,
sempadan raja ialah takut, dan sempadan takut ialah raja. Kita kena mengharap kepada Allah selama mana rasa harap itu tidak membawa kepada rasa tidak takut, dan kita kena takut kepada Allah selama mana takut itu tidak membawa kepada hilang harapan kepada Allah. Takut dalam keadaan mengharap, mengharap dalam keadaan takut. Itu baru betul. Baru betul dinamakan raja. Wal raja yakunu ma'a badlil juhdi wa husnit tawakkul. Raja itu sentiasa datang dengan mencurahkan segala daya upaya dan elok tawakulnya. Fal awwalu kahali man yatamanna an yakuna lahu ardun yabdhuruha wa ya'khudhu zar'aha. Wal thani kahali man yashqu ardahu wa yuflihuha wa yabdhuruha wa yarju tulu' az-zar'. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. Perumpamaannya, orang yang hanya mengharap ialah orang yang duk berangan-rangan dia nak ada tanah, lepas tu dia nak berkebun, nak bersawah, nak dapat hasil mahsul. Tapi tanah pun dia tak ada, bercucuk tanam pun dia tak pergi. Tapi dia duk bercita-cita, tak apalah, aku ada tanah, nanti bolehlah dapat hasil. Tapi tanah tu, hutan pun dia tak tebang, tanah pun dia tak bajak, apa pun tak buat, biji benih pun tak tanam, tak ada bercucuk tanam, tak ada bertani langsung, ada tanah sahaja. Mana mungkin nak dapat hasil mahsul? Ya, dia tengok orang lain, kawan dia kaya. Kaya pasal apa? Pasal ada bendang. Kaya pasal ada ladang sekian, ada dusun sekian. Dia pun kata, aku pun ada tanah, tanah dusun, aku pun nanti jadi kaya macam tu. Tapi dia tak buat apa. Kawan hak yang pergi bercucuk tanam, kawan hak yang berkebun, bertani, sehingga dapat hasil mahsulnya, inilah orang yang dipanggil berharap. Sebab itu semua ulama yang arif billah telah bersepakat raja ini tidak sah melainkan adanya amal salih, amal ta'at. Ya. Kata Syah Al-Karmani, alamatu sihhatir raja husnul ta'ah. Tanda pengharapan seseorang kepada Allah itu adalah betul, ialah elok amalan taatnya. Dan raja ini tiga jenis. Naw'an mahmudan wa naw'un ghururun mazmum. Dua jenis dipuji dan disuruh. Satu jenis lagi adalah tipu daya, terpedaya, pembohongan, scam dan dicela. Apa dia? Raja'u rajulin amila bi ta'ati Allah ala nurin min Allah fahuwa rajin li thawabih, wa rajulin aznaba dhanban thumma taba minhu ila Allah ta'ala fahuwa rajin li maghfiratih. Yang pertama, orang yang taat, dia mengharap ganjaran pahala. Dia buat ibadat, dia menjauhi maksiat, dia mengharap ganjaran pahala daripada Allah. Dan orang yang buat dosa, ataupun orang yang buat dosa, dia berdosa lalu dia bertaubat, dia beristighfar, dia memohon ampun kepada Allah, maka dia mengharap Tuhan menerima permohonan ampunnya tersebut. So ini adalah dua raja yang terpuji. Satu, raja daripada orang yang taat, dia mengharapkan ganjaran pahala daripada amal salihnya. Yang kedua, raja daripada orang yang buat dosa tapi dia bertaubat dan dia mengharap supaya Tuhan mengampunkan kesalahan-kesalahan lalunya. Itu dua raja yang disuruh, yang dipuji. Yang ketiga ialah mengharap rajulun mutamadin. Raja'u rajulin mutamadin fit tafriq wal khataya. Duk buat dosa setiap pagi, petang, siang, malam, tak ada taubat, tak ada usaha nak tinggal dosa, tetapi duk mengharap rahmat Allah tanpa buat apa amal ibadat. Ini adalah ghurur, terpedaya dengan diri sendiri, wa tamanni, dan mengharap, angan-angan kosong, cita-cita kosong, angan-angan kosong, war raja'ul kadhib. Dan orang yang bersuluk, yang menempuh jalan suluk, jalan nak menuju Allah Ta'ala dalam raja ini, ada dua pandangan yang dia kena pandang.
Yang pertama, dia kena melihat kepada keburukan dirinya, dosa-dosanya yang membawa kepada rasa takut kepada Allah. Yang kedua, memandang kepada keluasan rahmat dan kemurahan rezeki daripada Allah, termasuk keampunannya yang membuka kepadanya pintu pengharapan. Sebab itu disebut raja itu mengharap adalah an-nazar ila sa'ati rahmatillah, memandang dengan mata hati kepada luasnya rahmat Allah. Dan macam kita sebut perkataan Abu Ali Ar-Ruzabari rahimahullahu ta'ala, takut dan raja, al-khawf ar-raja ka janahi at-tayr, takut dan mengharap itu seperti dua sayap burung. Idza stawaya istawa at-tayr wa tamma tayranuh, wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi an-naqs, wa idza dhahaba sara at-tayru fi hadd al-maut. Bila dia stabil, raja dengan khauf ini, maka penerbangan burung juga akan stabil. Kalau kurang, akan ada kekurangan dan ketidakstabilan pada penerbangan burung tadi. Dan jikalau hilang, patah sayapnya, burung itu hampir menempuh kematian, kemusnahan, akan jatuh di tanah disambar oleh binatang liar ataupun halang. Allahul musta'an. Dan ditanya kepada Ahmad ibn Asim, ma alamatul raja' fil 'abd, apa tanda seorang hamba itu seorang yang berharap? Maka jawabnya, ayyakuna idza ahata bihi al-ihsan ulhima syukr rajiyan li tamami ni'mah min Allah alaihi fid dunya wa tamami 'afwihi anhu fil akhirah. Dia kata apabila seorang hamba itu dipenuhi dengan ihsan, limpah karunia daripada Allah, dia diilhamkan Allah dengan syukur, dia rasa bersyukur, mengharap kesempurnaan nikmat daripada Allah di dunia dan kesempurnaan pengampunan di akhirat. Dan insya-Allah pada perbahasan yang akan datang kita akan lihat pula apakah beza kedudukan raja di antara orang yang sentiasa buat taat lalu dia mengharap ganjaran, dengan orang yang buat dosa lalu dia bertaubat dan dia mengharap pengampunan. Siapakah yang lebih utama, lebih afdal? Ini dibincangkan para ulama, dan kita akan lihat bagaimana kita nak menyelesaikan persoalan ini pada perbincangan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.